Baik, kembali dalam Buletin Awani. Berdepan dengan situasi pandemik COVID-19, banyak merubah pelbagai perkara, terutamanya di Malaysia dan juga dunia khususnya. Kalau melihat kepada konteks ini, kita pastikan bahawa setiap sudut, setiap lapangan itu memberi komitmen penuh dalam menangani COVID-19. Hospital Pakar Kanak-Kanak Universiti Kebangsaan Malaysia atau HPKK UKM dibina sebagai sebuah hospital pakar kanak-kanak pertama bertukar menjadi hospital COVID-19. Justru pada 4 Jun 2021, HPKK telah melakar sejarah transformasinya yang tersendiri selepas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menandatangani ordinan darurat yang membenarkan HPKK UKM beroperasi sepenuhnya. Bersama saya menerusi Google Meet ketika ini Profesor Datuk Teknologis Dr. Muhammad Ikhwan Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, Saudara Ihsan. Ya. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Datuk, mungkin untuk yang pertama ini boleh kongsikan mengenai perubahan fungsi Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM ini, Datuk. Terima kasih Ihsan. Betul seperti apa yang Saudara Ihsan nyatakan, ini merupakan satu sejarah di mana universiti buat pertama kalinya menerima arahan melalui ordinan darurat kuasa perlu 2021 yang melaporkan bahawa HPKK ataupun Hospital Pakar Kanak-Kanak ini akan diambil alih secara sementara sebagai hospital referral ataupun hospital rujukan bagi pesakit-pesakit COVID-19 ini. Dan untuk pengetahuan Saudara Ihsan dan rakan-rakan semua yang berada di Astro, sebenarnya ada beberapa siri perbincangan yang sebenarnya agak serius apabila kita menyatakan bagaimana sebenarnya usaha kerajaan untuk menangani masalah COVID-19 yang agak mendadak sejak akhir inilah. Dan apabila kita mendapat arahan untuk mengambil alih pihak KKM untuk mengambil alih HPKK ini, kita telah pun mengadakan beberapa persediaan yang rapi, termasuklah beberapa mesyuarat bersama dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia pada 23 Mei. Dan juga yang paling penting ialah apabila adanya lawatan yang bahagian Menteri Pengajian Tinggi dan juga Menteri Kementerian Kesihatan pada 3 Jun. Dan selepas itu ada beberapa siri perbincangan antara pengarah HPKK, Hospital Pakar Kanak-Kanak, Pro Vice Chancellor KL dengan pengarah HCTM sendiri, pihak bendahari dan pihak pendaftar UKM. Perkara ini penting, Cik Tan, kerana ini yang merupakan satu tindakan yang pertama-tama ataupun jurung kali yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengambil alih fungsi Hospital Kanak-Kanak di UKM ini sebagai hospital COVID yang diambil melalui ordinan darurat 2021. Dan bagi kami ia merupakan satu cabaran dan juga satu penghormatan sebenarnya untuk kami sama-sama membantu pihak kementerian, terutamanya pihak Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Pengajian Tinggi yang sederap untuk kita sama-sama membantu pesakit COVID yang sekarang ini agak kritikal lah, agak ramai ya. Dan untuk pengetahuan rakan semua di Astro dan juga di luar sana, HPKK ini merupakan hospital baru. Dia merupakan hospital yang belum lagi berfungsi, sepatutnya berfungsi pada akhir bulan ini, tapi disebabkan oleh peningkatan COVID ini, kita secara bekerjasama dengan KKM untuk menjadikan hospital ini sebagai hospital COVID. Dan kita memberikan keutamaan sebenarnya kepada pesakit-pesakit di bawah rawatan insentif ataupun di ICU bed. Bagusnya hospital ini ialah hospital ini sebenarnya menawarkan hampir 243 katil termasuk 28 katil ICU. Dan seperti mana yang Saudara Ihsan katakan, ia telah pun beroperasi secara dry run pada 4 hari bulan Jun yang lalu, dan insya-Allah kita akan teruskan dengan beberapa penambahbaikan. Buat masa ini kita merasa terima kasih pada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pihak Hospital Chancellor Tuanku Mukris yang sebenarnya banyak membantu dari segi memberikan bantuan dari segi staffing, terutamanya mereka yang berada dalam ward di COVID itu sendiri ya. Buat masa ini kita ada lebih kurang 4 pakar BIUS, 8 MO BIUS dan juga 5 EMO dan 35 orang jururawat yang bersedia untuk menerima pesakit-pesakit COVID yang dijadikan rujukan terutamanya daripada MAEPS dan juga Sungai Buloh. Dan insya-Allah kita telah pun bersedia secara fizikal untuk kita menerima pesakit-pesakit ini mulai malam, if I'm not mistaken, kita dah terima, dan insya-Allah kita akan teruskan usaha ini sehinggalah
perintah ordinan darurat ini tamat, dan selepas itu barulah kita akan kembalikan semula fungsi Hospital Pakar Kanak-Kanak ini sebagai hospital pediatrik negara. Dan juga Datuk, bagaimana universiti awam dan juga swasta di Malaysia menerima cabaran dengan mengadaptasi fungsi prasarana sedia ada seiring dengan keperluan semasa ketika negara berdepan dengan pandemik COVID-19 ini? Betul, Ihsan. Sebenarnya selepas 3 bulan lah kalau kita tengok program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang telah dilaksanakan ni baru mencapai 3 juta pemberian dos 1 dan 2 ni kan. Dan kita jangkakan dalam tempoh 3 fasa ini hampir 21.6 juta yang akan kita vaksin. Tetapi kalau kita tidak dapatkan bantuan daripada pihak agensi lain, terutamanya yang dah bersedia, IPT kita ada 19 IPT yang telah pun dikenal pasti oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi yang mampu memberikan 432,000 dos vaksin sebulan atau lebih kurang 14,400 dos sehari. Dan insya-Allah kalau kita laksanakan 19 IPT ini sebagai pusat pemberian vaksin negara, kita boleh mencapai sasaran sekurang-kurangnya 150,000 dos vaksin sehari. Apa yang menarik di sini ialah tentang ketersediaan dan juga fasiliti kemudahan yang terdapat di hospital-hospital pengajar universiti ataupun HPU. Selain daripada HPU, kita juga ada hospital institut-institut pengajian tinggi awam yang lain yang turut bersedia untuk menjadi PPV. Dan of course kita ada beberapa cabaran yang terpaksa kita hadapi selain daripada kemudahan awam yang disediakan, terutamanya dewan besar, parking yang selesa untuk kita menempatkan pesakit-pesakit COVID ini semasa mereka menerima vaksin. Kita juga menghadapi kekangan terutamanya dari segi bilangan sukarelawan di bawah MyVac dan juga sukarelawan bukan kesihatan. Tapi alhamdulillah di UKM sendiri kita telah pun mengambil pelbagai pendekatan untuk memastikan bahawa pesakit-pesakit ataupun penerima vaksin ini apabila mereka sampai di Dewan Gemilang kita, satu-satunya dewan yang disediakan untuk pusat pemberian vaksin negara, mereka ini akan diberikan kemudahan dan layanan yang cukup baik daripada pihak sukarelawan dan juga pihak universiti sendiri. Di bawah Roche, kita punya pengarah Roche, Profesor Kadir, sebenarnya beliau bertanggungjawab untuk memastikan bahawa setiap penerima-penerima vaksin itu mendapat vaksin dalam tempoh kurang daripada 30 minit. Dan alhamdulillah buat setakat ini, saudara Ihsan, di Dewan Gemilang UKM kita telah pun memberikan vaksin hampir 30,918 orang yang sehingga hari ini kita dapat laksanakan pada kadar kurang-kurangnya 1,500 hingga 1,600 penerima vaksin sehari. Dan cabaran-cabaran lain yang of course tentunya ada, dan sebab itulah kita mengambil peluang beberapa inisiatif lain, termasuk kita membenarkan Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM itu untuk kita jadikan sebagai hospital COVID-19 di negara ini, dan juga kita melaksanakan beberapa inisiatif lain termasuklah perkhidmatan pandu lalu dan juga perkhidmatan mobile unit yang insya-Allah akan dilancarkan pada 14 hari bulan Jun ini. Ya, Datuk, mungkin akhir sekali, bagaimana Datuk melihat kepada komitmen yang UKM berikan dalam sama-sama kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, dan apa mungkin langkah seterusnya yang akan dilaksanakan oleh UKM, pemberian vaksin contohnya, penempatan untuk vaksin dan juga berhubung kait dengan hospital COVID-19 ini. Harapan mungkin daripada Datuk? Right. Sebelum itu saya nak cerita sedikit saudara Ihsan tentang inisiatif UKM sebagai sebuah IPT kedua yang melaksanakan pandu lalu, perkhidmatan pandu lalu selepas USM, dan juga IPT pertama yang melaksanakan mobile unit untuk mereka yang kita akan dapatkan masyarakat di luar sana, kita approach mereka melalui kaedah mobile unit ini. Dan alhamdulillah hasil daripada lawatan YB Menteri KPT dan juga KKM pada 3 Jun di HPKK, inilah inisiatif yang kita merasa untuk kita laksanakan pada 14 hari bulan ini insya-Allah. Dan pada melalui kaedah ini, pandu lalu ini, kita gunakan beberapa kaedah, terutamanya kemudahan tempat letak kereta bertingkat yang terdapat di HPKK, dan juga kita juga akan melaksanakan kaedah mobile unit di mana
kita akan menyediakan kenderaan yang dilengkapi untuk kita bergerak di kawasan luar bandar dan bandar bagi menawarkan vaksin kepada orang ramai. Maknanya orang ramai tak perlu datang, maknanya kita terus kepada masyarakat sendiri untuk memberikan pemberian vaksin itu. Dan ini penting kerana kalau kita dapat laksanakan ini, kita dapat meningkatkan lagi jumlah mereka yang akan menerima vaksin. Kita punya anggaran ialah dalam konteks pandu lalu ini kita dapat melaksanakan sekurang-kurangnya 600 hingga 1000 penerima vaksin sehari, dan juga untuk mobile unit kita dapat laksanakan sekurang-kurangnya 100 hingga 200 vaksin sehari. Ini adalah antara beberapa inisiatif yang telah kita laksanakan selaras dengan tugas kita lah, Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai universiti watan yang menyediakan dan mendahulukan masyarakat. Harapan saya untuk inisiatif yang kita buat ni, sekurang-kurangnya kita dapat membantu Kementerian Kesihatan dan juga MOSTI terutamanya dalam kita memastikan kita mendapat herd immunity ataupun imunisasi kelompok selewat-lewatnya penghujung akhir tahun ini. Dan of course dengan inisiatif yang diwar-warkan ataupun diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri terhadap beberapa bantuan daripada kerajaan dalam mengurangkan ataupun menambah dalam mengurangkan impak ini melalui beberapa inisiatif, misalnya pemberian dana kerajaan berjumlah 450 juta itu untuk kita membantu meningkatkan kapasiti katil dan ICU. Saya yakin inisiatif ini dapat membantu UKM dan juga IPT lain yang sebenarnya sudah bersedia untuk kita melaksanakan PPV untuk kemudahan masyarakat di sekeliling.